Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam duduk rumah. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Masak pulasan bawa ke pekan, duku berbuah di batu pahat. Akur arahan demi kebaikan, duduk di rumah kekal sihat. Sidang ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang dianjurkan secara atas talian bersama saya Nur Auni Atirah binti Hairul Faizal selaku moderator anda pada hari yang indah ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, eloklah sekiranya kita mengenali serba sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini. Kita sedia maklum, dewasa ini seringkali kita dengar tentang isu akhlak semasa seperti sumbang maram yang melanda negara ini kepada masyarakat Malaysia yang rata-ratanya beragama Islam. Di awal-awal video ini lagi, kami telah menunjukkan beberapa potongan artikel yang membuktikan bahawa perbuatan terkutuk ini sebenarnya wujud dan kebanyakannya dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Berdasarkan penyelidikan saya, statistik menunjukkan bahawa bilangan pelaku rata-ratanya terdiri daripada golongan bapa kandung, bapa tiri, bapa saudara serta abang kandung. Berpandukan Kamus Dewan edisi keempat, sumbang maram merupakan perlakuan zina yang berlaku antara dua golongan anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Misalnya, antara abang dengan adik perempuan atau ayah dengan anak perempuannya. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar sekiranya ia ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu Sumbang Maram Salah Siapa. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak sesebuah institusi kekeluargaan, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah aktiviti sumbang maram yang semakin menjadi-jadi ini. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, marilah kita bersama-sama memulakan sesi ta'aruf kita dengan ahli panel pertama kita yang kini berada di Yongping Batu Pahat, Johor, iaitu Saudari Nur Ain Maisarah binti Zamparit. Apa khabar Saudari Ain? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah saya di sini baik-baik sahaja. Bagaimana pula khabar saudari di sana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berbicara tentang isu kita pada hari ini. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua. Nampak yakin dan tenang orangnya, iaitu Saudari Falkish Zahira binti Abdullah. Selamat datang dan apa khabar Saudari Falkish? Alhamdulillah, saya sejahtera saudari Auni. Saya di sini dengan semangat yang membara seperti saudari juga. Ya, sudah pasti Saudari Falkish. Topik pual bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Dan kini, yang berada di Masai Johor, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Izzul Hanif bin Hassan. Kacak bergaya orangnya, walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Assalamualaikum. Apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Kalau tak baik, tadinya saya memberikan forum bersama kalian semua. Jadi salam forum buat semua. Usai sudah salam ta'aruf daripada semua ahli panel, kini kembalilah kita kepada topik forum kita, iaitu Sumbang Maram Salah Siapa. Sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, kenapa pengertian itu penting bagi menerangkan suatu tajuk? Hal ini kerana dari pengertian ini kita dapat mengetahui mengapa aktiviti terkutuk ini diharamkan di dalam Islam
Dan keadaan seperti apakah yang dilabelkan sebagai aktiviti sumbang mahram? Dengan ini, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan pada ahli panel pertama kita, Saudari Nur Aimaisarah binti Sampari. Saudari, bolehkah saudari memberikan penjelasan tentang konsep ataupun pengertian sumbang mahram dalam Islam dan contoh-contohnya? Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dihormati sekalian. Okey, baiklah. Di sini saya akan menerangkan pengertian dan contoh aktiviti sumbang mahram. Baiklah, sumbang mahram atau boleh dikenali sebagai incest ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab, iaitu keturunan dengan mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat nisab dan agama. Sebagai contoh, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Bagi pengertian lebih spesifik, sumbang mahram telah dikenal pasti sebagai sejenis penganiayaan seksual yang merosakkan kesihatan fizikal, mental dan sosial. Hubungan sumbang mahram diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan secara biologinya lemah, baik fizikal maupun mental, bahkan berbahaya sehingga mampu membawa maut. Pengertian yang lebih tepat tentang istilah ini amat berbeza kerana kebudayaan yang berbeza mempunyai tanggapan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan kegiatan seks serta ahli keluarga yang rapat. Setengah budaya hanya mengambil kira mereka yang mempunyai hubungan melalui kelahiran, sedang yang lain termasuk mereka yang mempunyai pertalian melalui perkahwinan serta pengambilan anak angkat. Ada juga budaya yang melarang sebarang hubungan seks antara mereka yang dibesarkan dalam rumah tangga yang sama, manakala ada yang melarang hubungan seks antara orang-orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang berkaitan. Baiklah, walaupun terdapat pelbagai tanggapan tentang aktiviti sumbang mahram ini, kita sebagai umat Islam sewajarnya mengetahui bahawa ia diharamkan di sisi Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut, iaitu ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki dan perempuan dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri yang telah kamu campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri isteri kamu itu dan kamu telah menceraikan mereka, maka ia adalah salah kamu berkahwin dengannya, dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal daripada benih kamu sendiri, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu kecuali berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Saudari Nur Aimaisarah atas penerangan saudari tentang konsep ataupun pengertian sumbang mahram dalam Islam dan contoh-contohnya. Walau bagaimanapun, masih terdapat persoalan lain yang pastinya berlega-lega di minda para penonton berkaitan topik kita pada hari ini. Oleh itu, saya mahu bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Falkish Zahira. Apakah pendapat anda tentang faktor-faktor berlakunya perbuatan terkutuk ini dalam kalangan masyarakat?
Terima kasih atas soalan yang diajukan itu, Saudari Auni. Sidang hadirin yang dikasihi Allah sekalian, antara faktor yang menyebabkan berlakunya aktiviti sumbang mahram di kalangan masyarakat ialah keinginan seks yang tak tercapai dengan pasangannya. Kegagalan isteri memuaskan keperluan suami dari segi zahir dan batin merupakan punca utama berlakunya sumbang mahram. Hal ini menyebabkan suami menggunakan anaknya untuk memuaskan nafsu mereka. Lebih parah lagi apabila si isteri mengetahui sumbang mahram itu adalah salah tetapi dia hanya membiarkan sahaja dan tidak mengambil tindakan. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya aktiviti sumbang mahram ialah perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Banyak bahan-bahan lucah yang telah mempengaruhi pemikiran para remaja yang mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Zaman sekarang ini, mudah untuk para remaja untuk mendapatkan bahan lucah di internet. Hal ini akan menyebabkan mereka akan mencuba apa yang mereka lihat ke dalam kehidupan sebenar mereka. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan berlakunya sumbang mahram ialah tahap ekonomi yang rendah dan rumah yang sempit. Tahap ekonomi yang rendah menyebabkan ketua keluarga tidak dapat memberikan keperluan asas yang cukup untuk keluarganya. Ruang yang sempit akan menyebabkan mereka akan tidur di dalam ruang yang sama dengan adik-beradik yang berlainan jantina. Ini menyebabkan hak privasi mereka diceroboh dan mendorong berlakunya sumbang mahram antara ayah dan adik maupun abang dan adik. Terima kasih saudari atas penjelasan yang panjang lebar tentang faktor-faktor berlakunya aktiviti sumbang mahram ini dalam kalangan masyarakat. Sahabat-sahabat ahli panel dan para penonton yang saya kasihi. Seterusnya, kita beralih pula kepada ahli panel ketiga kita iaitu Saudara Izzul Hanif bin Hassan. Saudara, apakah cara-cara atau kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan supaya kita dapat mengatasi masalah isu akhlak ini daripada terus melipat? Silakan, Saudara Izzul. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam forum ini bersama anda semua. Untuk menjawab soalan ini, kita sedia maklum bahawa semua pihak mempunyai peranan penting dalam usaha mengatasi isu yang semakin dibimbangkan itu, iaitu sumbang mahram. Pertamanya, kita perlu fokus kepada pihak yang paling dekat bagi setiap individu kerana ia berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Siapa lagi kalau bukan ibu bapa? Dalam konteks ini, golongan ibu bapa perlu mengukuhkan institusi kekeluargaan dengan bersungguh-sungguh. Ibu bapa hendaklah meluangkan masa bersama-sama anak-anak mereka walaupun sesibuk mana pun dalam berkejaya. Sebagai contoh, semua ahli keluarga haruslah berkumpul selepas solat berjemaah dan berkongsi cerita mengenai perkara harian yang telah mereka lalui sesama ahli keluarga. Di sini saya ingin menekankan bahawa amatlah penting bagi golongan ibu bapa meluangkan masa mereka bersama anak-anak dan mengawasi segala tindak tanduk mereka kerana gejala sumbang mahram ini lazimnya berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Cara ini dapat mencegah gejala sumbang mahram ini dari mereka seusia setahun jagung lagi. Ini dapat membuktikan bahawa cara ini merupakan salah satu langkah atau cara pencegahan awal. Contoh aktiviti lain yang boleh dilakukan ialah bersenam, bersukan, bersia-sia, membaca cerita-cerita yang baik dan menarik dan bermain permainan video. Namun begitu, penggunaan gadget perlulah dihadkan dan dikawal dengan cermat. Misalnya menjauhkan anak-anak daripada konten-konten yang berunsurkan soft porn maupun pornografi. Ia berbahaya kerana ia merupakan risiko sumbang mahram untuk berlaku. Surah Al-Anfal ayat 27 dan 28 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati
amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Demikianlah tadi penjelasan tentang cara-cara mengatasi masalah isu alat ini daripada terus merebak. Sekarang, saya mohon ahli panel kita yang pertama untuk memberikan penjelasan tentang apakah kesan gejala sumbang mahram ini terhadap seseorang individu yang bergelar mangsa. Silakan, saudari. Terima kasih atas soalan yang menarik itu, saudari. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu kesan gejala ini kepada seseorang individu bergelar mangsa. Baiklah, yang pertama ialah kesan fizikal. Terdapat kesan-kesan fizikal yang sering kali juga menjadi petunjuk terhadap penderaan seksual yang berlaku kepada mangsa tersebut. Antaranya adalah kecederaan pada kemaluan dan lengan, bengkak atau berdarah, kecederaan tubuh badan akibat dikasari, jangkitan penyakit kelamin, perubahan jadual tidur dan gangguan tidur di samping sering mengadu sakit perut. Seterusnya, gejala ini juga mendatangkan kesan dari segi mental, di mana terdapat juga kesan-kesan yang boleh diperhatikan dari segi tingkah laku dan perwatakan, seperti perubahan emosi atau perasaan yang keterlaluan, takut kepada seseorang atau sesuatu tempat atau bersendirian, berkelakuan jauh lebih dewasa iaitu kurang sesuai dengan umur mereka, atau kelakuan yang terlalu kebudak-budakan, akan mula putus sekolah dan mutu pelajaran kian merosot, melahirkan perasaan sayang dengan cara yang kurang sesuai, tidak suka disentuh, hilang kepercayaan terhadap orang lain, mempunyai harga diri yang rendah, gemar asingkan diri, mengelak bertentangan mata dan suka bersendirian. Perasaan ingin tahu terhadap seks amat tinggi, menunjukkan tanda kematangan yang awal. Seandainya tidak ditangani dengan sempurna, kesan dari kejadian tadi akan terbawa-bawa sehingga peringkat remaja dan dewasa. Antara kesan yang biasa ditunjukkan adalah tingkah laku seksual yang keterlaluan, seperti sering bertukar-tukar pasangan. Perasaan dendam menyebabkan mangsa menjadi pendera kepada kanak-kanak, terlibat dengan aktiviti yang tidak sihat seperti penagihan darah. Perubahan emosi menyebabkan mangsa sukar berhubung dengan rakan sebaya dan masyarakat sekeliling. Rasa malu dan bersalah sehingga terkadang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih atas jawapan yang cukup jelas itu, saudari panel 1. Sekarang ini, saya berbalik kepada ahli panel ketiga kita. Saudara, bolehkah saudara kongsikan kepada kami mengenai cara-cara atau kaedah-kaedah yang boleh kita lakukan supaya kita dapat mengatasi masalah isu alat ini daripada terus merebak, selain daripada yang telah saudara terangkan sebentar tadi? Bagi mengatasi gejala sumbang mahram ini, setiap institusi kekeluargaan haruslah menitik beratkan didikan agama. Dengan itu, kita dapat memantapkan keimanan dalam diri setiap ahli keluarga. Perkara ini haruslah dipupuk dengan cara mempraktikkan solat 5 waktu dan melakukan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibu bapa juga sewajarnya mempraktikkan ajaran agama yang kukuh di kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Ibu bapa perlulah memantau solat anak-anak mereka agar mereka sentiasa melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam dan menetapkan juga hari untuk bertadarus Al-Quran bersama-sama ahli keluarga. Ibu bapa perlulah menasihati anak mereka bahawa menjaga batas sesama adik-beradik juga
adalah antara ajaran agama yang harus dipraktikkan oleh setiap keluarga. Sebagai contoh, tidak terlalu berlebihan ketika hendak menunjukkan kasih sayang kepada adik-beradik, terutamanya yang berlainan jantina. Perkara ini haruslah dipraktikkan sedari anak-anak berusia setahun jagung lagi. Persis kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab mewarnakan dan mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Tetapi setiap manusia mempunyai hak untuk mencorakkan kehidupan, bukannya hanya bergantung kepada ibu bapa. Mencorakkan kehidupan bukannya hanya dipandang melalui luaran, tetapi kita juga harus melihat dari dalaman. Sebaiknya janganlah melihat apa yang telah berlaku pada diri kita, tetapi lihatlah apa yang berlaku dalam jiwa kita ketika kita mencorakkannya. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa ahli keluarga seperti ibu bapa merupakan orang yang paling penting dalam usaha mengatasi masalah gejala sumbang maram ini daripada terus-terusan. Sebentar tadi, saya ada bertanyakan soalan mengenai kesan isu ini ke atas mangsa. Dan kini, saya ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kedua kita, iaitu Saudari Falkish, mengenai hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sumbang maram. Silakan saudari menyampaikan hujah saudari itu. Baiklah, berdasarkan kajian saya melalui beberapa laman sesawang, suatu masa dahulu, Dewan Rakyat telah meluluskan rang Undang-Undang Kanun Kesesaan Pindaan 2001 dengan memasukkan sumbang mahram sebagai satu kesalahan memandangkan gejala ini semakin berleluasa di kalangan masyarakat. Seksyen 376A mentakrifkan kesalahan sumbang mahram, manakala Subseksyen 376B1 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan ini iaitu penjara tidak kurang 6 tahun dan tidak melebihi 20 tahun, serta membolehkan dikenakan sebatan. Nampaknya sebelum kita pergi lebih lanjut, terdapat soalan daripada penonton kita. Jadi dengan itu, marilah kita sama-sama mendengarkan soalan daripada saudari penonton. Silakan saudari. Okey, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari, siapakah yang patut kita persalahkan dalam kes sumbang mahram ini? Terima kasih atas soalan yang diajukan itu saudari. Jika tidak keberatan, saya ingin meminta saudari Falkish Zahira, iaitu ahli panel kedua kita, untuk menjawab soalan ini. Silakan saudari Falkish. Baiklah, golongan yang patut kita persalahkan dalam kes sumbang mahram ini ialah pelakunya sendiri. Hal ini kerana sudah tentu pelaku merupakan golongan yang sudah boleh berfikir dengan waras dan dapat membezakan antara haram dan halal. Manakala, tak semua mangsa sumbang mahram ini ialah golongan yang sudah akhir balik. Itu sahaja jawapan dari saya untuk soalan sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi bersama-sama menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat bersyukur kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana percaya dan tekun mendengar perbincangan kami pada hari ini. Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat memegang satu tanggungjawab besar untuk membendung gejala sumbang mahram ini dalam kalangan masyarakat. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkanlah dan jangan sesekali berhenti berfikir. Usah menepuk dada menyanyi selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Gejala ini akan membuatkan lebih ramai anak muda yang tergadai maruahnya kerana kekilafan semua pihak sekiranya tidak dibendung dengan jayanya. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak,
esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum majlis kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.